beriman kepadanya? Adakah kita cinta kepadanya? Marilah sama-sama kita mengenalkan Rasulullah SAW untuk nak mendekati dan tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita di dunia ini, kita berhidup sama dengan Rasulullah, dan akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Jumpa dengan saya Walad Hadis hari Jumaat selepas solat asar, lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah SAW bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله وبالإسلام. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المستمعون والمستمعات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الوقت المبارك لنستمع ولنفهم الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, pertama kali saya ucapkan kepada sedang pendengar semua, Alhamdulillah, ucapan yang nak tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala sentiasa lagi memberi pertolongan kepada kita, memberi taufik hidayah kepada kita, dapat kita jadi lagi seorang Islam, dan juga seorang yang beriman, dan juga seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah kita katakan alhamdulillah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Insya-Allah kita akan dapat pahala yang mana kita akan dapat pahala kita berzikir kepada Allah Taala, dan juga kita akan dapat pahala seperti orang yang suka bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang lidah dia sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dia ni mulut dia duk kecek ataupun duk sebut benda yang baik saja. Dan Nabi SAW dah ayat pada hadis yang dulu kita ngaji, wal kalimatu tayyibatu sadaqatun. Dan juga setiap perkataan yang baik, yang bagus adalah sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang Allah Taala nak kepada kita, iaitu kita banyak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sedekah dengan duit, wang sahaja, tetapi dengan perbuatan yang lain. Sama ada kita berzikir kepada Allah Ta'ala, kita kata alhamdulillah ke atas nikmat Allah Ta'ala yang beri kepada kita. Kalaulah nikmat itu adalah nikmat yang baik, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ataupun kalaulah salah satu nikmat, salah satu cubaan yang kita hadapinya, jumpa dengan dia, maka kita pun alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ala kulli hal. Walau bagaimanapun ini adalah
cubaan daripada Allah Ta'ala yang nak tengok kita adalah orang yang beriman, orang yang banyak sabar kedak kepada Allah SWT. Kerana kita nak dapat ketinggian, kita nak dapat peringkat yang tinggi dalam agama Islam yang kita hidup dalam dunia ni, kita kena banyak bersabar kepada Allah Ta'ala. Kita kena banyak beragama dengan agama Islam ni, kena guna sifat sabar. Kerana sifat sabar adalah sifat yang penting, sifat yang dipuji oleh Allah SWT, dan juga di dalam Al-Quran Allah Ta'ala akan bersama dengan orang yang banyak bersabar kerana Allah Ta'ala. Dan juga ketinggian, peringkat yang tinggi yang dia akan dapat dalam dunia ini kerana dia sabar kerana Allah Ta'ala. Sama ada susah sikit, susah banyak, dia sabar kepada Allah Ta'ala. Dan juga kerana sabar inilah dia yakin kata ini adalah cubaan daripada Allah Ta'ala. Setiap kali dia jumpa cubaan, dia akan dapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan angkat darjat dia. Tidak ada hamba Allah Ta'ala seorang mana yang dia sentiasa sabar, banyak sabar, Allah Ta'ala akan angkat dia kau naik. Bukan kata dia Allah Ta'ala cuba dia banyak dah dia kau rendah, tak. Tapi kalaulah Allah Ta'ala cuba dia jumpa satu kesusahan, dia sabar kerana Allah Ta'ala, dia yakin bahawa ini adalah cubaan daripada Allah Ta'ala, dan juga Allah Ta'ala akan tolong dia. Kalaulah dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, dia sabar kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan. Habis tu al-imamah. Imamah makna ketinggian dalam agama ni. Kita nak jadi seorang hamba Allah Ta'ala yang mikir dalam agama ni, kita kena sabar dan juga kena yakin pada ayat-ayat Allah yang Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan tolong hamba dia. Inna ma'al usri yusra. Selepas daripada kesusahan akan datang kemudahan. Inna nasra ma'as sabra. Dan juga pertolongan Allah Ta'ala akan datang bersama dengan sabar. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Sajdah kata وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, dan juga kami pilih di kalangan mereka ni untuk jadi hamba Allah Ta'ala yang imamah yang tinggi, yang jadi imam yang tinggi dia peringkat dia. Kerana apa? Lamma sabaru, kerana dia sabar. Dia sabar, dia hidup dalam dunia ni, dia sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan juga dia dengan ayat Allah Ta'ala ni, dia yakin. Orang yang duduk dengan Quran, orang yang duduk dengan sunnah Nabi, hadis Nabi, walaupun dia jumpa cubaan besar tara mana pun, dia akan ingat kepada Allah Ta'ala, dia akan sabar kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah sama-sama kita carilah, usahalah untuk nak dapat ketinggian kuam sungsung dalam agama ni. Marilah kita sabar, sama ada sabar dalam hidup kita semuanya, sama ada kita sabar dalam nak ngaji, cari ilmu susah sangat, payah nak dapat, payah nak faham. Sama ada sabar terhadap kita nak ambil ilmu itu pergi amal dengan dia. Sama ada kita nak sabar apabila kita ambil ilmu tu pergi sebar kepada orang lain. Itu segala sabar. Kalaulah kita sabar kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan angkat darjat kita kau tinggi. Dan juga kita akan jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ruangan kita pada petang ini seperti biasa yang kita akan mempelajari hadis Nabi SAW daripada kitab yang kita sentiasa duk baca, iaitu kitab 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan juga kita kena ingatlah kita ngaji hadis. Kerana kita sebut semua kata kita ngaji hadis Nabi SAW. Setiap kali yang kita jumpa, kita demi salah satu tujuan yang kita nak dapat, iaitu tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ngaji hadis Nabi, ngaji bersakut dengan perkataan Nabi, ngaji sakut dengan perbuatan Nabi, ngaji benar yang sakut semua dengan Nabi SAW. Apabila kita ngaji hadis Nabi, benar yang cukup, semua yang sakut dengan Nabi ni, waktu kita kau kenal Nabi kita kau banyak. Apabila kita kenal Nabi kita kau banyak, itulah kita akan tambah kasihan kita kepada Nabi SAW lebih banyak. Munasabah dengan bulan yang kita sedang masuk pada hari ini sebagai 1 Rabiul Awal, bulan yang ramai di kalangan faktor duk nanti-nanti. Nanti-nanti untuk nak mengadakan majlis ingati kepada Nabi,
bersalawat ke atas Nabi, ataupun kita panggil kata majlis maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka duk nanti kata apabila sampai bulan Rabiul Awal mereka akan ingati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di kalangan para ulama tidak ada dalil mana pun yang sahih yang sebut bahawasa lahir nabinya pada bulan Rabiul Awal. Tetapi selisih ataupun khilaf di antara ulama, setengah pendapat kata bulan Rabiul Awal, setengah pendapat kata bulan Rajab, setengah pendapat kata bulan-bulan yang lain. Tidak ada dalil yang sahih cerak kata Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Maka kalaulah kita kacau duk cari jalan nak mengingati kepada Nabi, geneh, zikir, buat berlagu ingat kepada Nabi dengan cara-cara yang Nabi dan juga Allah Ta'ala tak suka, tak kasih, maka bagaimana kita nak jadi orang yang kasih kepada Nabi SAW? Kerana Nabi royak dah kata, nak kasih kepada aku, turutlah sunnah aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau fakmu umatku semua kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutilah aku, turutlah aku. Maka jalan yang Allah Taala kasih ialah jalan yang Nabi kasih. Kita nak Nabi kasih, kita kena turut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jaya, nak Allah Taala kasih, nak Nabi kasih kepada kita seperti mana Allah Taala biasa kasih kepada para sahabat, seperti mana Nabi SAW biasa kasih kepada sahabat. Kita kena pergi tengok kata sahabat dia buat balas mana kepada Nabi dia. Hari lahir Nabi, sahabat dia buat majlis kedak ingati kepada Nabi. Ataupun selepas daripada Nabi mati, ada kedak sahabat dia buat, ataupun tabi'in, orang selepas daripada sahabat dia buat majlis ingati ataupun maulid Nabi SAW kedak. Habis itu kita kena kembali semula, kena tengok kata bagaimana cara yang sebenar kita nak kasih kepada Nabi. Jalan sebenar untuk kita kasih kepada Nabi, jalan mana? Adakah kita mengadakan satu majlis, duk decok, duk geneh, duk selawat, ada dontri, ada gapa untuk ingat kepada Nabi pada hari yang Nabi lahir satu kali pada setahun? Adakah benar ni betul dengan cara yang Nabi suruh kita ni kasih kepada Nabi SAW? Nabi suruh kita kasih kepada dia ni dengan cara pasang tu ke pasang mana? Orang yang paling kasih kepada Nabi sekali tak ada orang lain. Kalau hari ni kita royak kata kita adalah orang yang kasih kepada Nabi, kita halah lagi orang, ada lagi orang yang banyak yang paling kasih kepada Nabi lebih banyak daripada kita kasih lagi. Bahkan Allah Ta'ala pun percaya kata fak dia ni kasih kepada Nabi lagi. Pia para sahabat radwanullahi alaihim. Sahabat orang yang paling kasih kepada Nabi SAW sekali. Mereka hidup bersama dengan Nabi. Tahu kata wahyu turun pada mana tempat atik, masa mana atik. Tahu kata fak dia Nabi nak fak dia ni kasih kepada Nabi biasa mana, tahu habis. Hadis Nabi mereka ngapal ribu-ribu hadis. Abu Hurairah ngapal 5,000 hadis lebih. Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi ngapal 2,000 hadis lebih. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar 4,000, 3,000 hadis lebih ngapal. Tapi tak jumpa kata mereka ni apabila sampai bulan Rabiul Awal mereka buat majlis ingat genah salawat dak. Habis itu kita nak turut jalan untuk kita sapa kepada kasihan Nabi, kita kena tengok kata orang yang dia biasa kasih kepada Nabi seperti para sahabat ni mereka kasih Nabi biasa mana? Selepas daripada Nabi mati, dia jadi khalifah Abu Bakar, tak jumpa satu kali pun yang Abu Bakar buat majlis maulid Nabi SAW. Selepas daripada Abu Bakar mati, Umar, Uthman jadi khalifah, Ali, tak jumpa juga dalil mana-mana yang sebut kata khalifah pak orang ni buat maulid Nabi SAW. Kita kena kembali semula, tanya sendiri mula, kata perbuatan kita benar yang kita mengadakan untuk nak ingati kepada Nabi ni pasal mana? Nabi SAW kata selawatlah ke atasku, orang yang dengar namaku selawatlah, walaupun mana-mana tempat. Mana-mana tempat yang dia nak salawat kepada Nabi, nak salam kepada Nabi, wassalatu wassalam ala Rasulillah, mana-mana tempat pun yang kita ada, salawat kita, salam kita yang kepada Nabi akan sampai.
Tak mesti kata kita dengar khabar kata ada orang nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji, kita royak kepada dia kata, "Hei, pak cik, nak pergi buat haji, nak pergi buat umrah ke? Kami minta tolong kirim salam kepada Nabi SAW." Nah, kerana tanya kata boleh ke tak? Boleh. Tetapi hakikat sebenarnya, kita nak selawat kepada Nabi, kita nak salam kepada Nabi, mana-mana tempat pun, Nabi SAW ayat kata, mana-mana tempat pun fakmu duk selawat ke atasku, zikir ke atasku, sama ada sore, sama ada ramai, kalau kena cara sunnah molek, selawat itu akan sampai kepada aku. Sampai kepada aku. Dan juga Nabi ayat lagi kata, selawatlah ke atasku. Kerana siapa yang selawat ke atasku satu kali sahaja, Allah Ta'ala akan selawat ke atas dia ni 10 kali. Dan juga Nabi ayat kata, siapa yang nama aku disebut depan dia, dia dengar. Kata sore ni ada orang sebut nama Nabi Muhammad, dan juga dia tak selawat ke atas Nabi, maka Nabi dikira kata dia adalah orang yang bakhil, yang kedekut, yang kupik, yang kiniau sekali. Dan juga Nabi royak lagi dalam hadis yang peringkat dia hasan, Nabi kata, banyaklah kamu bersalawat ke atasku, kerana orang yang banyak selawat ke atasku, dia akan dapat syafaat yang banyak daripada aku pada hari kiamat nanti. Syafaat pertolongan daripada Nabi SAW. Ini jalan yang betul, jalan yang Nabi hajar, kata selawatlah ke atasku. Sahabat pun Abu Bakar, Uthman, Ali, Umar, mereka banyak selawat ke atas Nabi SAW. Habis itu kita kena kembali semula, kata cara kita kasih kepada Nabi hari ini kena kedak. Kena kedak. Kalau kita nak jaya, kita kena tengok orang yang biasa jaya. Kalau kita nak kasih kepada Nabi biasa mana, kena betul dengan Allah Ta'ala nak, betul dengan Nabi nak, kita kena tengok kata orang yang biasa kasih kepada Nabi, dan juga Allah Ta'ala Yomrak kata dia ni orang yang paling kasih kepada Nabi sekali. Tengok mereka kasih Nabi macam mana, kita turut lah. Kerana sahabat Allah Ta'ala ayat dalam Quran kata, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'una tahta asy-syajarah. Sahabat sama ada orang muhajirin, sama ada orang ansar, mereka ini adalah golongan yang Allah Ta'ala telah garanti kata fak dia ni ridwanullahi alaihim. Allah Ta'ala telah redha kepada fak dia. Kerana tak ada dah golongan manusia mana yang Allah Ta'ala pilih untuk jadi sahabat kepada Nabi, hidup bersama dengan Nabi, berperang bersama dengan Nabi, melainkan para sahabat yang hati mereka sangat bersih dan juga sangat nak suka terima benda-benda yang benar yang didatang oleh Nabi SAW. Sahabat ridwanullahi alaihim. Allah ya al-Quran, Nabi ayat dalam hadis kata, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia di atas dunia ini, umat aku yang hidup dalam dunia ini, iaitu golongan yang hidup bersama aku. Siapa? Para sahabat. Nabi telah nak royak kepada kita, tahu kata orang yang paling berjaya sekali, golongan daripada umat Nabi SAW yang paling berjaya sekali, dan juga Allah Ta'ala redha sekali, iaitu para sahabat ridwanullahi alaihim. Nabi nak royak tahu tu. Kita nak jaya tak? Kita nak kasih kepada Nabi tak? Kita nak keredaan daripada Allah Ta'ala seperti reda yang Allah Ta'ala beri kepada para sahabat tak? Nak turut sahabat. Turut sahabat. Kalau gitu, kita duk kaca jari jalan lain, tak turut sahabat sekabut. Sahabat kasih Nabi baik ni, kita kasih baik ni. Sahabat kasih Nabi dengan cara biasa ni, kita kasih Nabi dengan cara yang lain daripada sahabat buat. Bagaimana kita nak boleh dapat kasihan kepada Nabi seperti mana sahabat kasih kepada Nabinya? Habis itu kita tak jaya lagi. Nak jaya kena turut orang yang jaya. Fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Satu patah syair Arab dia kata, fatashabbahu illam takunu mithlahum. Turutlah orang yang jaya, orang yang biasa berjaya. Dia jaya biasa mana, turut. Tengok jalan dia kasih pada Nabi biasa mana, jaya di sisi beragama Islam biasa mana, sahabat dia jaya biasa mana, sampai ke Allah Ta'ala redha, dan juga Nabi telah jamin kata dia akan dapat masuk syurga. Bagaimana mereka hidup? Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kerana kita usaha, keusahaan kita, keupayaan kita untuk nak serupa dia, nak serupa dengan sahabat. Sahabat kasih kepada Nabi biasa mana, kita usaha nak serupa dengan sahabat.
ini adalah benda yang nak tunjuk kata kita telah falahu, jaya dah kita. Jaya dah kita dalam dunia ni kalau kita kasih, usaha nak kasih Nabi seperti mana sahabat kasih kepada Nabi. Apabila kita jaya seperti sahabat jaya, bagaimana kita tak dapat syurganya? Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita hidup dalam dunia ni tak ada benda lain yang kita nak. Kita nak pergi kepada akhirat, dan juga akhirat yang kita nak tu al-jannah, syurga Allah Ta'ala saja. Kerana tidak ada jalan lain lah selain daripada syurga. Kalaulah kita tak masuk syurga, kita akan masuk neraka, waliyadzubillah min zalik. Habis itu syurga yang kita nak. Kalaulah kita tak bukan orang yang masuk syurga, kita akan masuk neraka. Kalau kita nak masuk syurga, kita nak hidup dalam dunia ni, nak jadi orang yang dapat masuk syurga, yang mana Nabi biasa jamin para sahabat kata mereka akan boleh masuk syurga. Tengok buat dia hidup dunia ni biasa mana boleh masuk syurga. Allah Ta'ala jamin, Nabi jamin buat mereka boleh masuk syurga. Kita duk turut orang lain, duk turut orang yang Nabi tak jamin. Hak Nabi jamin cerak-cerak ada kata boleh masuk syurga, hak Allah Ta'ala jamin cerak-cerak ada kata Allah Ta'ala terah leda buat dia, kita tak turut. Dia pergi turut orang lain. Dia pergi turut orang yang kadang-kadang tidak ada ilmu. Gitu orang yang banyak lah. Jalan-jalan yang nak sesat umat masalah ni banyak. Waliyadzubillah min zalik. Fitnah yang nak bawa kita sesat daripada jalan yang dijalankan oleh Nabi dan juga sahabat dia banyak sekarang ni. Dia gitu orang yang tak ada ilmu, tidak berilmu walaupun sedikit. Kalau hari ni sehaja dakwa kata jadi anak cucu Nabi, dah kita turut dah. Royak kata ini anak cucu Nabi, belum tentu lagi kata anak cucu Nabi sungguh ke tak, kita turut dah. Ilmu ada tak ada tak apa, turut asal dia anak cucu Nabi. Tak kira situ sedang pendengar, sama ada anak cucu Nabi, sama ada titihan Nabi, keluarga Nabi, ataupun orang Quraisy asal pun Abu Jahal, banyak lagi yang daripada Quraisy ataupun kabilah bersama dengan Nabi, tapi mereka tak masuk syurga juga. Nak masuk syurga bukan kerana kita titih anak cucu Nabi, bukan. Anak titih cucu Nabi, kalaulah dia tak juru pun, dia masuk neraka juga. Kerana Allah Ta'ala tak tengok kepada nasab. Keluarga kita, anak dia debel ke tak. Allah Ta'ala tak tengok kepada harta, tak tengok jangok tak jangok. Allah Ta'ala tengok di hati. Tengok di hati kita, kata kita, akidah kita selamat ke tak, betul ke tak. Selamat ke tak, amalan kita betul ke tak dengan sunnah Nabi SAW. Hidup kita semua ni betul ke tak dengan Allah Ta'ala nak dan juga Nabi nak. Jangan dia turut manusia yang tidak berilmu, tidak ada ilmu. Jangan kita jadi orang yang mudah ditipu oleh syaitan. Syaitan ya mari banyak jalan. Royak tu dia ni jadi gini, turut. Turut belaka. Bahkan kita lupa kata jalan yang Allah Ta'ala telah hantar kepada kita, Quran, ini adalah kumul kita nak hidup dalam dunia ni, kita tak kada. Hadis Nabi yang Nabi raya kata kalau dia pegang teguh dengan sunnah dia tak akan sesat, tak pegang, tak gaduh. Kita tak suka nak ngaji hadis Nabi SAW. Kita tak suka nak ngaji, nak beramal dengan hadis-hadis yang sahih. Apabila kita tak ngaji, tak kenal hadis yang sahih, kita ambil kata. Ikut orang sebut kata hadis Nabi, ambil. Tak kira kata hadis Nabi sungguh kau, bahang kau, tak. Ambil mata-mata. Bahaya hidup kita biasa ni. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ni ngepek sikit lah. Ngepek sikit. Kerana untuk kita khabar kata, kita sungguh ke tak kata kita kasih kepada Nabi SAW pada hari ni. Maka cara kita yang kita duk kacing ngaji hadis, mana-mana tempat pun kacing duk ngaji hadis, bagi orang yang ngaji hadis kepada orang-orang kampung, jazahumullah khairan jazak, kita minta berdoa kepada Allah Ta'ala, balas saya kepada mereka yang usaha nak uyai kampung pahas akan sunnah Nabi, hadis Nabi. Kerana tak ada jalan lain, melainkan kita kembali kepada Nabi. Kembali kepada Nabi, tengok kata Nabi ni hidup dunia ni balas mana. Sahabat dia jaya, Nabi dan juga Allah Ta'ala jamin mereka bagaimana mereka hidup. Klik kita tengok dia. Klik kita tengok apa dia. Kerana mereka lebih korban. Mereka lebih iman kuat daripada kita lagi. Lebih kuat daripada kita lagi. Abu Bakar As-Siddiq digelar kata As-Siddiq adalah orang yang iman dia benar lebih daripada kita juta-juta tahun lagi. Juta-juta kali. Sehingga
Nabi royak gapo pun dia percaya belaka. Isra' Mi'raj Nabi royak kata Nabi gini percaya dah. Tak percaya kata sungguh kan Nabi dak. Kita tengok kata iman dia, akidah dia balas mana. Hidup dia bersama dengan Nabi balas mana. Baru kita nak berjaya seperti mana mereka berjaya. Habis itu kita tinggallah cara-cara yang tipu, cara-cara yang bohong, cara-cara yang tidak disuka oleh Nabi dan juga Allah Ta'ala. Dakwa sahaja, tipu sahaja yang kita rakyat kata kita benar ni untuk kasih kepada Nabi. Tak. Kasih kepada Nabi sungguh ngaji Quran banyak. Kasih kepada Nabi sungguh ngaji hadis Nabi banyak. Baru kita nak kenal Nabi SAW banyak. Baru kita nak kenal akhlak Nabi banyak. Kerana akhlak Nabi seperti mana Aisyah yang kata kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kita nak jadi seperti Nabi, nak turut Nabi, akhlak seperti Nabi, ngaji Quran banyak. Beradab dan juga berakhlaklah dengan Al-Quran seperti mana Nabi berakhlak dengan Al-Quran. Jadilah seorang hamba Allah Ta'ala yang seperti Quran boleh jalan. Kerana dia ni turut Quran. Turut Quran semua. Dia juga ngajilah hadis Nabi banyak. We kenal Nabi lagi. We kenal kata Nabi biasa kata gapo katik. Nabi biasa kata gapo, royak we kita tahu gapo katik. We kenal katik kata Nabi beribadat, beramal sehari semalam pesing mana yang betul sungguh dengan Nabi buat. Jangan duk kaca-kaca, duk daripada tok guru sorening, guru sorening kerana dia ni anak cucu Nabi pesing tu pesing ni. Jangan. Jangan. Tengok walaupun dia anak cucu Nabi pun tengok kata dia benar sungguh kedak. Kalau benar ambil. Kalau tak benar jangan ambil. Jangan ambil. Jangan ambil orang yang bukan ulama, kerana apabila kita ambil orang yang bukan ulama ini akan hukum, fatwa, dia akan menyesatkan orang lain. Dia diri sesat dan juga akan menyesatkan orang lain. Ittakhadhu unasan juhala. Ambil orang yang manusia yang juhala, yang jahil, yang tidak ada berilmu. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka apabila ambil orang jahil jadi ketua, jadi ulama, tak alim sekali. Quran pun tak ngapa, hadis berapa hadis yang ngapa yang faham semua. Tapi ambil orang yang tak ada ilmu ni mari duk ngajar, mari duk hukum kepada orang kampung. Benar tu benar ni duk dacok dalam sejak gitu gini wal iyazbillahi min zalik. Fa'aftau bighairi ilmin, hukum yang tidak ada ilmu asal daripada Quran dan juga sunnah, fadallu, dia dari sesat, wa adallu, dan juga menyesatkan orang lain. Wutilah kita menyesatkan orang lain dengan cara-cara yang tidak betul dengan jalan yang dikasihi oleh Allah dan juga Nabi SAW. Itulah kita cara kita nak sampai kepada kasihan kepada Nabi yang sebenar, cinta yang sebenar kepada Nabi, seperti mana sahabat biasa cinta kepada Nabi, benar mereka cinta kepada Nabi. Sehingga Abu Bakar pada tahun yang ke-8 Fathu Makkah, bapa dia Abu Quhafah nak masuk Islam ni, akhir orang dari keluarga masuk Islam, pak dia. Abu Bakar piping tangan pak dia ni, mari jumpa dengan Nabi SAW untuk nak mubaya'ah masuk Islam di depan Nabi. Nabi tengok kepada bapa Abu Bakar, Abu Quhafah, umur yang banyak, tua. Dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad katanya, faja'a syaikhan kabiran wa lihiyatuhu kas-sahabatil bayda. Pak dia mari cari ni, tengok, Allah, tua sangat, tua dah. Janggut dia ni warna putih seperti dengan warna langit. Putih sangat. Maka Nabi SAW kata, ya Abu Bakar, kalau membiar tinggal pak mu duduk rumah, aku pergi cari tak apa. Nyanyi pak mu jalan mari, umur dia banyak dah, susah dia, aku pergi cari tak ada apa. Nabi SAW kata. Maka Abu Bakar, ya tak apalah. Bawa bapakku mari masuk Islam denganmu hari ini, dia nak masuk Islam. Dan juga membayar bersama dengan Nabi, pegang tangan bersama dengan Nabi pada hari itu, masuk Islam di depan Nabi SAW. Tatkala dia masuk Islam sudah, Abu Bakar tiak. Abu Bakar tiak, Nabi SAW tanya, lima yubki, kerana apa mung tiak hai Abu Bakar? Tiak apa Abu Bakar? Abu Bakar jawab kata, lawadittu anna hadzal yad yada ammik. Wa ayyuqirraka Allah bi islami fadlan min islami abi.
Abu Bakar ayat kata, kalau tangan yang pergi kepada yang tangan yang duk pergi denganmu, hai Nabi, hari ni tangan yang duk pergi denganmu adalah tangan Abu Talib. Ini lebih aku gembira lebih daripada pakku pergi tangan kepadamu lagi. Abu Bakar ayat kata, kalau hari ini orang yang patut masuk Islam adalah Abu Talib, pak saudara Nabi, inilah yang paling aku gembira lebih daripada pak aku masuk Islam lagi. Kerana aku tak boleh nak gembira dengan sebab pak aku masuk Islam. Kerana aku tak tengok kata Nabi gembira semasa Abu Talib dekat kanan mati dan juga dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam hari itu, Nabi akan gembira. Abu Bakar tengok kepada Nabi gembira, dia akan gembira dan juga akan ikhamsuk juga. Itu adalah faham silsilah sahabat kepada Nabi SAW. Cinta mereka. Tak ada benda dalam dunia ni yang paling mereka cinta sekali mereka Nabi SAW. Tak ada. Mana-mana perkara dalam dunia ni, sama ada harta benda, anak, bini, rumah, gapo lagi yang harga sekali dalam dunia ni pun tak boleh buat mereka ni kasih benda tu lebih banyak daripada Nabi SAW. Patutlah Allah Ta'ala jamin mereka adalah orang yang dapat masuk syurga. Kita hari ni tahu mana. Kalau kita boleh mati kerana agama Allah Ta'ala, nak jaga agama yang Nabi biasa duk bina, duk dakwah untuk nakwi negeri, nakwi agama Islam sampai kita jangan kedak lah kita nak salat syawit. Harta kita minta sedekah untuk nak kerja agama, untuk nak buat anak yatim, untuk nak agak tugas ni, kita tahu mana kita nak gurban salat harta kita sedikit sebanyak demi untuk agama Allah Subhanahu Ta'ala. Kita sikit lagi kita kasih kepada agama ni. Agama Allah Ta'ala, agama yang Nabi biasa duk dakwah sehingga sampai kepada kita sikit lagi kita kasih. Habis itu payah kita nak sampai peringkat tula bersama dengan sahabat kasih kepada Nabi SAW. Itulah kita mukaddimah yang nak mencetuhkan kita ni kembali semula cinta kepada Nabi betul dengan cara yang sahih, yang betul sungguh, yang Nabi nak, yang Allah Ta'ala suka sungguh. Maka kembalilah kepada hadis kita hari ini. Kita akan baca hadis yang nombor 27. Yang mana nombor 28 dan juga 29 kita dah baca pada minggu lalu, kita lakah. InsyaAllah kita akan kembali kepada hadis yang ke-27. Maka hari ini adalah majlis yang ke-30 dalam ruangan kita baca kitab 40 hadis Imam Nawawi. Hadis kita sampai kepada hadis 29 kalau kita habis 27 hari ini. Tetapi halaqah yang pertama adalah kita tidak baca hadis, tapi kita baca sirah sejarah Imam Nawawi. Maka hadis 29 hadis sama dengan satu halaqah yang kita baca perawat Imam Nawawi, 30 halaqah. Hari ini 30 halaqah dah. Bagi siapa yang nak kembali rajak pergi baca, pergi dengar ke apa, boleh tengok masuk dalam Ta'awud TV, insya-Allah taala. Hadis yang ke-27 mengenai dengan al-birru wal ithmu. Dalam dunia ni dua perkara Allah Ta'ala hatta mari dua perkara berlaku, tapi duduk di kita nak pilih balas mana. Orang paling kata setiap perkara ada gulawai dia. Ada gulawai dia. Ada al-haq, ada al-batil, ada benar-benar, ada benar yang palsu. Dan juga sama juga ada kebaikan, ada kejahatan. Al-birru kebaikan, al-ithmu kejahatan. Maka hadis yang kita nak ngaji hari ini masya-Allah, sahabat kita tanya Nabi. Kita tanya Nabi SAW dan juga Nabi jawab kepada dia tentang makna al-birru. Kebaikan, gapo dia kebaikan. Wal ithmu, gapo dia kejahatan. Maka kita akan dengar bersama pada hadis yang ke-28. Sebenarnya hadis yang ke-28 sungguh, tapi kita akan baca dalam hadis ni Imam Nawawi wa'ri. Nombor yang ke-27 ni dua hadis. Kapuh masuk jadi dua hadis. Hadis yang pertama, Imam Nawawi kata anin Nawasi ibn Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali alaihi an-nasu, rawahu Muslim. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Wabisah bin Ma'bad qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri. Seorang sahabat mari cari Nabi. Mari tanya kepada Nabi dan juga Nabi kata, "Mung ni mari cari ku ni tas'alu 'anil birri." Qultu na'am, qala istafti qalbaka. Al-birru مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب
Wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadri. Wa in aftaka an-nas wa aftuka hadithun hasanun rawainahu fi musnadai al-imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Ini hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab ni, 40 hadis Imam An-Nawawi. Tentang al-birru wal ithmu. Kebaikan gapo dia kebaikan, gapo dia kejahatan. Hadis yang pertama riwayat oleh Wabisah bin Ma'bad. Hadis yang pertama An-Nawas bin Sam'an. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nawas ini dia cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesuatu kali Nabi biasa sebut tentang kebaikan. Nabi sebut kata al-birru husnul khuluq. Kebaikan khamdi itu adalah akhlak yang baik. Khamdi ialah akhlak yang baik. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi nafsika. Dan juga kejahatan itu benar yang wakwi kita ni tak segah hati dalam jiwa kita. Dalam jiwa kita ni duk tak segah hati, duk musing gimana tak segah hati. Ma haka fi nafsika, tak segah hati. Kita buat benar ni, benar jahat ni tak segah hati. Kita biasa jumpa dalam bahasa itu semasa kita buat benar-benar tak baik. Wa karihta ay yattali alaihi nas. Dan juga apabila kita tak segah hati dalam hati kita selepas daripada kita buat benda yang tak baik, benda yang jahat, kita tak suka manusia ni tengok, tahu kata, manusia tahu kata itu adalah benda yang kita buat adalah benda yang jahat. Tak semua orang nampak. Tusuk, payah nak tusuk asyik. Orang nak nampak kedak ni, orang nak tahu kedak ni. Hak ni benda-benda yang jahat. Kalau benda yang baik, sama ada dia buat manusia nampak ataupun dia buat manusia tak nampak, dia tak akan mahakam fi nafsika, dia tak rasa tak segah hatilah sebagai. Yang mana kita akan dengar pada hadis yang kedua. Itu makna kita akan dengar syarah selepas daripada ini. Hadis yang kedua Wabisah bin Ma'bad. Wabisah bin Ma'bad ni pergi cari Nabi. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi kepada Nabi dan juga tanya kepada Nabi. Nak tanya kepada Nabi tentang al-birru. Maka Nabi jawab, "Atamung ni mari cariku ya Wabisah, tas'alu. Jita tas'alu 'anil birri, mu mari cari untuk nak tanya tentang kebaikan. Betul ke tak betul?" Wabisah jawab kata, "Na'am, betul ya Rasulullah. Aku mari cari mu ni untuk nak tahu kata al-birru gapo ya Rasulullah. Nak kenal hari ni al-birru, kebaikan, khamdi yang luar kita dengar tu khamdi, banyak khamdi, gapo dia khamdi?" Maka dia jawab kata, "Na'am." Nabi jawab pula selepas itu, "Istafti qalbaka." Kalau mu nak tahu benar mana adalah benar al-birru, benar baik, benar mana yang dikhamdi, istafti, mengklik kita tanya hatimu sendiri. Paitam wacai kata, gapo dia al-birru, istafti qalbaka. Tanya hati kita. Chong tam wacai kang to eng. Kerana Nabi Nawawi di sini kata, al-birru matma'anna ilaihi nafs. Kebaikan itu apabila kita buat, kita akan rasa segah hati. Itma'na an-nafs. Jiwa kita akan rasa puas hati, gembira, rasa segah hati. Itu al-birru. Dan juga gulawai dia, wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Dan juga kejahatan, mu nak kena kejahatan ni apabila buat benda tu dah benar yang asyik. Kena biasa ni tak segah hati dalam hati ni. Dan juga duduk dalam hati asyik duk. Taraddada fi sadri, dalam dada duk asyik. Seperti kita wajah curi duit dia. Umi nak tahu kedak ni, ayah nak tahu kedak ni, adik nak tahu kedak ni, curi duit dalam rumah misalnya. Atau pergi cari kedai mana ada nak mari gak kedak ni, tak segah hati. Misalnya buat kejahatan tak segah hati dan juga dia duk musing dalam dada kita, itu orang panggil al-ithmu. Gulawai kepada al-birru. Al-birru matma'annat ilaihi nafs. Benar yang jiwa hati kita sebagai alhamdulillah. Manusia nampak, tak nampak belah dia lah. Yang penting Allah Ta'ala nampak. Segah hati, ya Allah. Itu al-birru. Dan juga ismu gulawai dia. Allah. Wa in aftaka an-nasu wa aftuka. Dan juga kalaulah manusia walaupun manusia telah jawab apa kepadamu pun,
Ayat kata di sini, gitulah khulasah dia. Tapi hadis yang pertama kita nak tahu kata adalah riwayat Al-Imam Muslim. Imam Muslim kita ayat sama ada. Kalau hadis yang datang daripada Imam Bukhari, datang daripada Imam Muslim, dua kitab ini adalah kitab yang sahih. Kitab yang pertama nama dia Sahihul Bukhari. Kitab yang kedua nama dia Sahih Imam Muslim. Kedua-dua ini orang panggil kata kitab hadis yang sahih. Yang mana dua orang ni dia usaha nak kumpul hadis, pilih hadis-hadis yang sahih ni, mari buh dalam kitab dia. Imam Bukhari pilih hadis yang sahih, buh dalam kitab dia. Lebih kurang 4,000 hadis. Dan juga Imam Muslim pilih hadis yang sahih. Ngapa hadis banyak fak dia? Fak dia ni ngapa hadis banyak, tapi apabila mereka nak tulis satu kitab yang nak kumpul hanya hadis yang sahih, dia pilih pula. Pilih dah pilih lagi, pilih dah pilih lagi, pilih dah pilih lagi. Cek dah, cek lagi, teraksak dah, teraksak lagi. Tak sewi ada hadis yang tak sahih, tak sewi ada hadis yang ada masalah, tak sewi hadis yang palsu, mari campur dengan hadis-hadis yang sahih dalam kitab dia. Demi untuk nak jaga sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Kerana mereka tahu kata orang yang bohong, orang yang tak pelihara dengan hadis Nabi ni, tak wi kepentingan kata benar hadis ni sahih kata guna boleh kedak, palsu ke tak, sahih ke tak. Kerana dia tahu kata bahaya kalaulah pelak diguna, disebar hadis yang tidak sahih, hadis yang palsu daripada Nabi SAW. Mereka tahu kata bahaya. Habis tu apabila hadis yang datang daripada Imam Bukhari baik dan juga Imam Muslim baik, hadis itu adalah hadis yang sahih. Kerana dua-dua kitab ini, yang paling tinggi sekali kitab Imam Bukhari, yang paling rendah anak murid dia Imam Muslim, iaitu kedua-dua kitab ini adalah kitab hadis yang ditulis oleh manusia yang paling sahih sekali selepas daripada Al-Quran, kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama, tak syak kata adalah hadis yang sahih. Maka pergi kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua, Imam Nawawi kata hadza hadisun hasan. Hadis ni adalah hadis yang hasan. Hasan peringkat mana? Peringkat mana kata boleh beramal dengan dia lah. Sama juga dengan hadis yang sahih, tapi dia beza dengan hadis yang sahih di segi mana? Di segi orang yang riwayat hadis ning peringkat hafalan dia, kuamcam dia, ingatan dia yang dia ngapa tu tak sama dengan orang yang riwayat hadis sahih. Mana kata hadis orang yang riwayat hadis hasan ni peringkat dia ni genah sikit. Genah sikit. Maka hadis ning riwayat oleh hadis yang kedua, riwayat oleh Al-Imam Ahmad dan juga Ad-Darimi. Al-Imam Ahmad kitab dia nama Al-Musnad, dan juga Al-Imam Ad-Darimi Musnad Darimi ataupun Sunan Darimi, boleh dua-dua. Maka dengan bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, yang peringkat hasan, tak sampai sahih lah. Tak sampai sahih. Itu perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab dia ni. Tetapi Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama dia juga, yang dia mari syarah hadis ni, dia tulis kitab Jami' Al-Ulum Wal-Hikam. Dia mari orang panggil tahu iqra' saringan hadis yang kedua ni sahih sungguh ke tak, hasan sungguh ke tak. Hasan sungguh ke tak. Dia kita tengok isnad yang riwayat oleh Al-Imam Ahmad dan juga Ad-Darimi. Jalan dua orang ni daripada mana? Sahabat yang riwayat daripada Nabi iaitu nama dia Wabisah bin Ma'bad. Orang yang riwayat kepada dia nama Ayyub bin Abdullah. Dan juga orang yang hadis daripada Ayyub adalah Az-Zubair. Ibn Rajab kita tengok kata Az-Zubair dengan Ayyub ni tak biasa jumpa dua orang ni. Ayyub dengan Wabisah biasa jumpa, Wabisah dengan Nabi biasa jumpa. Tapi Az-Zubair ni kita tengok kepada perawat dia, sejarah dia ni tak biasa ada dalil, tak biasa ada laktan kata dia dua orang ni, Az-Zubair dengan Ayyub ni, yang mana Az-Zubair ngaku kata Ayyub jadi tok guru dia ni, biasa jadi tok guru sungguh kedak, biasa ngaji sungguh kedak, biasa ambil hadis sungguh kedak. Ibn Rajab kata tak. Dua orang ni tak biasa jumpa. Tak ada jumpa. Duduk tempat negeri lain-lain, tempat lain-lain. Maka hadis ini putus saringan ataupun sanad putus. Kita tahu dah kata apabila sanad dia tak teratur, tak mengita tak putus ataupun putus tu, maka jadi hadis yang dhaif lah, hadis yang ada masalah. Itu sebab yang pertama yang membawakan hadis yang kedua ni tak sahih. Sebab yang kedua iaitu dha'fu Az-Zubair. Zubair sendiri itu. Zubair daripada Ayyub, Ayyub daripada Wabisah, Wabisah daripada Nabi. Nabi, Wabisah sahabat. Ayyub tabi'in, tak ada jumpa dengan Nabi tapi dia jumpa dengan Wabisah. Az-Zubair jadi tabi'in,
Tapi tabi'in pun kena tengok kata dia biasa jumpa sungkedak dengan tabi'in. Yang pertama ulama yang kata tak biasa jumpa. Yang kedua pula membawakan hadis ini jadi hadis yang lemah, hadis yang dhaif, yang tidak sahih daripada Nabi, iaitu Az-Zubair sendiri ni ulama kita tengok kata dia ni dhaif, lemah. Di segi riwayat hadis ni dia kurang sikit. Dia kurang sikit kerana dia wahyi. Riwayat hadis-hadis munkar, hadis yang tidak sahih daripada Nabi. Munkar ni hadis yang paling teruk sekali. Bukan lemah biasa tak. Hadis yang lemah sekali. Bukan saya yang kata. Siapa kata? Al-Imam Ad-Darqutni. Al-Imam Ad-Darqutni imam hebat, mati pada qarun yang keempat. Dia mai riwayat kata rawa ahadits manakir. Az-Zubair seorang ni wahai suka riwayat hadis-hadis yang teruk, hadis yang lemah teruk. Munkar ni sebut nak siapa palsu lah. Munkar matruk pada maudhu'. Dua lapis lagi nak siapa maudhu' hadis palsu. Bahaya. Wa dha'afahu Ibn Hibban. Siapa lagi yang hukum dia dhaif? Bukan saya, sudah pendengar. Ulama Ibn Hibban mati pada tahun 354 Hijrah. 354 Hijrah Ibn Hibban, kitab dia ulama kenal. Kalau ngaji hadis kenal. Dia riwayat kata Az-Zubair dhaif. Dhaif. Itu ininya sebab kata hadis ni kalau kira kata kalau jalan yang diriwayat oleh Ahmad dan juga Ad-Darimi dhaif. Hadis pertama Muslim sahih, hadis yang kedua dhaif. Tetapi Ibn Rajab riwayat kata walaupun saringan ini sanad ini dhaif, tapi hadis ni ada jalan banyak lagi riwayat adalah sanad yang baik. Maka dengan sebab itulah dia asal hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tapi ada jalan lain yang banyak riwayat adalah saringan molek, sanad yang bagus, yang peringkat hasan. Maka jamak ataupun kumpul ruam semua sentang semua tu ni adalah hadis yang hasan. Maka wakwi hadis ni pun makna sama mata tubuh nahau tulah isi tulah, wakwi dia akid darajat daripada dhaif naik jadi hasan. Hasan ke apa? Hasan li ghairihi. Jadi hasan sebab ada hadis lain mari tolong dia akid dia naik. Kerana hadis tulah makna tulah daripada sahabat yang tulah. Sahabat yang tulah. Maka ini adalah hadis yang hasan, betul seperti mana Al-Imam An-Nawawi riwayat dalam kitab dia ini. Nabi SAW riwayat tadi kita dah baca dah. Saya sendiri pun apabila kita buat benda-benda tak molek. Setiap orang ni kita semua ni ada kesalahan. Ada benda yang kita buat tak molek sedikit banyak pun. Kerana kita ada kesalahan, kita adalah anak Adam, anak cucu Adam. Tetapi sebaik-baik anak Adam yang dia buat salah iaitu orang yang segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tapi nak kata apa, semasa kita buat salah ni kita akan rasa dalam hati. Seperti misalnya contoh kita tak buat jahat pun, tapi misalnya kata waktu semaya ni maya sudah dah. Tapi kita ni maya lewat sikit. Kita lepas maya sudah dah sejak pun kita dok tak semaya lagi. Kita buat gotu, buat goning. Kita ada perasaan dalam hati masa tu kata, masa tak sedar hati. Bahkan walaupun benda tak molek sungguh, tapi bukan kata nak dosa. Tapi nak kata kita lewat semaya ni adalah benda yang tak molek juga. Buat hati kita pun tak segar hati juga. Dan juga apabila kita bangun diri semaya, kita mai buat kerja semula, segar hati kita. Al-birru. Kadang-kadang tak sampai kepada al-ismu. Kalulah benda tu benda jahat terus, kita akan rasa tak segar hati lebih daripada tu lagi. Tak rasa lebih daripada tu lagi. Kerana hadis ni Nabi kata al-birru al-husnul khuluq. Kalau tengok tu hadis mula-mula Nabi kata al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Dan juga hadis yang kedua Nabi kata al-birru matma'annat ilaihi nafsu. Benda yang wakwi kita segar hati. Supaya kedak benda tu. Setengah orang kata-kata tak serupa Nabi wi ta'rif ataupun wi makna tak serupa. Hadis mula Nabi kata husnul khuluq. Hadis yang kedua Nabi kata kebaikan benda yang buat wi ni segar hati. Segar hati. Tapi sebenarnya makna dia tulah sama. Kerana husnul khuluq di sini ni adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik kita kena tahu kata akhlak dia banyak jenis. Sama ada kita akhlak kita dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Kita beribadat kepada Allah Ta'ala seolah-olah kita nak berakhlak dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Apa itu? Al-birru kebaikan. Kalau gitu hak tulah.
Tak ada lain-lain lah hak tu lah. Al-birru husnul khuluq. Kerana akhlak ni adalah akhlak kita dengan Allah Ta'ala, ada juga akhlak kita dengan manusia, ada juga akhlak kita dengan tubuh kita sendiri. Dan juga akhlak kepada Allah Ta'ala, iaitu kita beribadat, semaya, akhlak kepada Allah Ta'ala. Wiyadi Rabbiyah, masuk khawfau Allah Ta'ala. Masuk khawfau kepada Allah Ta'ala. Itu makna tulah. Kerana akhlak ni banyak. Akhlaqul Quran wal adab alladhi wal adab allati ta'abbada biha Allah fi kitabih. Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran? Adab. Habis tu hadis tadi saya sebut kata orang mai tanya Aisyah radhiyallahu anha, kaifa khuluqu an-nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhlak Nabi macam mana, Aisyah? Aisyah jawab kata kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Quran. Nak tahu kata akhlak Nabi, gini Quran belah mana? Habis itu kita turut segala benda yang ada dalam Quran ni adalah akhlak kita kerana Allah Ta'ala. Kerana dalam Quran ada awamir, benda yang Allah Ta'ala suruh. Kerana dalam Quran ada an-nawahi, benda yang Allah Ta'ala larang. Kita buat benda Allah Ta'ala suruh, kita jauh daripada benda Allah Ta'ala larang, adalah kita berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu al-birru husnul khuluq. Seperti mana Nabi riwayat dalam hadis ni, dan juga hadis yang kedua Nabi riwayat kata al-birru matma'annat ilaihi nafsu, benda yang buat kita segan ni sama ya. Sama ya. Kita buat ibadat kepada Allah Ta'ala, seolah-olah kita berakhlak kepada Allah Ta'ala, kita rasa segan hati. Itu adalah al-birru, kebaikan. Kita buat jahat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala larang, jangan curi. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, dia curi, tina yatim, Allah Ta'ala akan kerak tangan. Kita curi misalnya, makna kata kita tidak beradab, kita tidak berakhlak dengan Allah Ta'ala. Apabila kita tidak berakhlak kepada Allah Ta'ala, seolah-olah kita ni wa al-ithmu, wa dosa, wa kejahatan. Apabila kita buat kejahatan, mahaka fi nafsik, mahaka fi nafsi, wa tubuh kita, jiwa kita tak segati, duk musing, duk siap curi benda orang. Tu dia nak tahu ke tak atau aku curi. Dah nak igat ada aku ni, aku curi. Tak segati. Dia tak tahu kata Allah Ta'ala tahu. La ilaha illallah. Nah, itulah hadis kita pada hari ini. Tentang al-birru wal ithmu. Tak payah agama Islam. Agama yang hajar kita amalan az-zahirah, amalan yang nampak tengok, amalan yang tak nampak tengok, semua kebaikan belaka. Habis tu kalaulah kita buat al-birru, kebaikan, sama ada manusia tengok, sama ada manusia tak tengok pun, kita akan itma'annat ilaihi nafsu, jiwa kita akan segati, ya Allah, alhamdulillah. Inilah yang kita nak sekali. Kita nak dalam dunia ni kita hidup, jiwa kita ni rasa mikhamsuk, gembira. Kadang-kadang kita bukan orang yang kaya, bukan orang yang ada belaka, tapi kita adalah orang yang suka buat baik kepada Allah Ta'ala. Kita akan jumpa, kita akan tahu kata kita lah orang yang sangat gembira, sangat orang panggil kata mikhamsuk sekali dalam dunia ni. Kerana kita sentiasa ada buat benda baik semua. Duit ada, buat kebaikan. Duit tak ada, buat kebaikan. Itma'annat an-nafsi, an-nafs. Jiwa rasa segati, alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan juga kejahatan tak tinggal. Tahu. Banyak. Benda yang nak jadi husnul khuluq banyak. Salah satunya berzikir kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ayat Al-Quran kata ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahawa dengan berzikir kepada Allah Ta'ala membawa hati kita mikhamsuk. Az-zikru, gapo zikir kepada Allah Ta'ala? Ada al-birru, adalah al-birru juga. Al-birru gapo? Al-birru adalah benda yang Nabi kata husnul khuluq, akhlak baik kepada Allah Ta'ala. Zikir-zikir seolah-olah kita beradab dan juga berakhlak. Zikir kepada Allah Ta'ala. Akhlak kita baik dengan Allah Ta'ala, gapo yang kita dapat? Itma'annat ilaihi nafs. Jiwa kita rasa gembira, segati. Maka mudah benar kita hidup dalam dunia ni, nak hati kita gembira. Tak dah kata kita buat benda ni tak segah hati, gana kaca kita giwat. Tak dah kata buat benda ni kita rasa segah hati, mikhamsuk, apa kita tak buat. Buat apa kita duk kaca buat sikit-sikit, buat banyak. Tak dah kata baca Quran, buat email banyak, buat banyak.
Wa'wi kita tambah iman seperti mana Allah Ta'ala kata innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Ta'ala kata mukmin orang beriman sebenar iaitu orang yang apabila dibacakan Al-Quran sebut nama Allah Ta'ala ia dengan wajilat qulubuhum, hati dia gemetar, getar. Dan juga zadatuhum imana, tambah iman kepada dia. Apabila tambah iman, hati kita akan segar. Apa kita tak baca Quran banyak? Tak baca pun apa kita tak dengar? Kita tak baca apa kita tak dengar? Kita duk pergi buat benda lain yang tidak faedah, tidak hati kita segar hati apa? Kita sendirilah wakwi dunia ni susah nak hidup. Dan juga kita sendiri juga nak wakwi dunia ni senang hidup. Gembira, mereka maksud sekali. Kadang-kadang seorang ni tidak ada apa pun dia. Baju pun nampak dia bakar tulang, gelenyang ke apa. Tapi kita jumpa kata dia adalah orang yang paling gembira mereka maksud sekali dalam dunia. Sebab apa? Dia telah berakhlak dengan Allah Ta'ala sepenuh-penuh akhlak. Dia tidak buat benda yang wa'wi haka fin nafs. Wa'wi jiwa dia ni duk mosing tak segar hati sama tak. Habis tu walaupun dia tak ada duit, tak ada kereta, tak ada gapo dia mereka maksud sebab dia duk dengan akhlak yang dia duk beradab dan juga berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita pada hari ini, rasanya cukup hadis yang sangat mudah. Sangat mudah untuk nak faham dan juga sangat mudah insya-Allah Ta'ala untuk kita beramal dengan hadis ni. Al-birru, tanya kita sendiri hari ni, kita boleh buat gapo tak benda-benda yang al-birru. Kalau kita nak berakhlak dengan Allah Ta'ala, ibadat mana yang jadi al-birru, buat. Tambah. Kalau kita nak berakhlak husnul khuluq dengan manusia, muamalat dengan manusia, hubungan dengan manusia, buat. Akan albirru, kita akan rasa sakit hati. Dengan tubuh kita sendiri pun, balah mana kita nak wakwi, tubuh kita sendiri adalah orang yang sangat gembira sekali, sangat hidup dalam dunia ni gembira, sejahtera, tak ada benda-benda yang tak wakwi sakit hati. Buat. Husnul khuluq, berakhlak baik dengan tubuh kita sendiri. Itulah kita insya-Allah Ta'ala, dan juga al-ithmu kita usaha tinggalkan. Kerana itulah nak orang kata al-jaza'u min jinsil amal. Kita buat benda jahat tu akan kembali kepada kita. Kita buat benda jahat, walaupun orang lain tak tahu pun, tapi dia akan kembali kepada kita. Bagaimana waktu kita tak segar hati pun. Waktu tak segar hati apa tu? Benda jahat kita dapat tu dari tubuh kita. Kerana kita dah zalim orang lain, sama ada zalim manusia, buat maksiat kepada Allah Ta'ala, zalim kepada Allah Ta'ala, zalim kepada manusia ataupun zalim kepada diri, itu waktu kita tak segar hati. Balasan yang kita buat berlaku tu, kita sendiri yang buat. Kalau kita buat baik, kita segar hati. Al-jaza'ul min jinsil amal. Jazak balasan yang Allah Ta'ala awi seperti kita mana buat. Mudah-mudahan kata bahasa Sia kata, buat baik boleh baik, buat jahat boleh jahat. Tam chua dai chua. Itu batas harap. Tapi Nabi dah royak, Allah Ta'ala dah royak lama dah. Kalau kita buat baik, kita akan dapat balasan yang baik. Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala zalim. Kita sendirilah yang zalim kita sendiri. Itulah kita pada hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan doa kepada Allah Ta'ala, ja'alani Allah wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dengar hadis Nabi, dengar benda yang baik, kita serta tu hadis benda tu yang baik itu yang kita ngaji, yang kita dengar, kita akan jadi orang yang berjaya di dalam dunia ini dan juga akan dapat masuk syurga kepada Allah Ta'ala. Dan juga terakhir sekali kita buat benda yang Nabi turut, seperti mana saya dah ayat pada awal dulu tadi, kita akan dapat kasihan kepada Nabi. Kita buat benda baik, kita usahalah, Nabi hajar kita ni, kasih kepada Nabi, ingat kepada Nabi, rindu kepada Nabi. Nak jumpa kepada Nabi, duk rindu, sebut nama Nabi semua, lebih-lebih daripada hari ni, hari Jumaat. Akhir-akhir hari Jumaat ni salawat kepada Nabi banyak. Kerana hari Jumaat kita salawat kepada Nabi, tak sama kita salawat pada hari lain. Kerana hari ini adalah hari yang afdal sekali. Sama ada kita nak berdoa, sama ada kita nak bersalawat, kita nak minta apa, minta akhir-akhir ni. Kerana adalah sa'ah yang Allah Ta'ala akan terima doa seorang hamba dia insya-Allah. Dan juga cukup sekadar ni. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رسول الله
أحيانا وعلمنا بأن نبقى